Halo semua, selamat bertemu kembali di dalam video PDPR Cikgu dan Cikgu ucapkan terima kasih kerana telah menjadikan video PDPR ini sebagai video pembelajaran anda. Jadi pada video kali ini, Cikgu akan bawakan anda untuk mempelajari topik 9.3 iaitu kita akan mempelajari kegiatan ekonomi utama di dunia. Mari kita mulakan. Baiklah, sebagai permulaannya untuk topik kegiatan ekonomi utama dunia ini, kita akan melihat beberapa buah negara berserta dengan aktiviti-aktiviti ekonomi yang sering dijalankan di negara-negara tersebut. Jadi untuk video kali ini, kita akan melihat negara-negara seperti Thailand, Jepun, Indonesia dan juga Malaysia. Tapi untuk video kali ini kita akan melihat Thailand, Jepun dan Indonesia. Manakala untuk Malaysia, kita akan lihat video yang seterusnya nanti. Baik, sebagai permulaannya, kita akan lihat kegiatan ekonomi utama dunia di negara kita ini ataupun di beberapa buah negara lain banyak dipengaruhi oleh dua jenis faktor, iaitu faktor-faktor yang kita sudah belajar di video yang sebelumnya, iaitu kegiatan ekonomi sesebuah negara ini berkait rapat dengan faktor fizikal dan juga faktor kemanusiaan yang akan memajukan aktiviti ekonomi negara tersebut. Sebagai contohnya, kalau kita lihat slide ini, negara Nepal terkenal dengan aktiviti ekopelancongannya. Kerana apa? Kerana negara Nepal mempunyai Gunung Everest yang menjadi tarikan kepada para pendaki gunung. Yang kedua pula ialah negara Thailand terkenal dengan aktiviti penanaman padinya kerana mempunyai kawasan lembah sungai yang subur serta kemajuan dalam bidang pertanian. Dan yang seterusnya pula ialah Jepun terkenal dengan kegiatan ekonomi pembuatan kerana penggunaan teknologi yang sangat tinggi hasil daripada R&D ataupun penyelidikan dan pembangunan yang moden dan juga tenaga kerja yang mahir seperti pembuatan kereta, contohnya jenama Honda. Kita lihat negara yang pertama iaitu Thailand. Jadi Thailand ini merupakan salah sebuah negara yang banyak menjalankan kegiatan ekonomi primer iaitu penanaman padi, di mana padi merupakan tanaman yang paling utama di negara tersebut. Jadi negara Thailand ini memiliki 9.6 juta hektar kawasan penanaman padi dan 60% daripada petaninya terlibat dalam kegiatan menanam padi. Jadi kini Thailand merupakan antara negara pengekspor utama beras di dunia, di mana hampir 100,000 tan beras telah diekspor ke Jepun bagi memenuhi keperluan penduduk di Jepun. Antara lokasi-lokasi penanaman padi ini ialah kebanyakan sawah padinya terletak di lembangan sungai Menam Chao Phraya iaitu di bahagian tengah Thailand, dan juga terdapat juga kawasan padi utama di bahagian timur laut dan juga di bahagian selatan Thailand. Berikut merupakan peta yang menunjukkan corak aktiviti penanaman padi di Thailand, di mana negara Thailand ini merupakan negara yang mengalami iklim monsun tropika, di mana negara ini mempunyai dua musim yang nyata iaitu musim kering dan juga musim lembap. Jumlah pengeluaran padinya juga adalah berbeza mengikut musim tersebut, di mana kalau kamu lihat peta ini, semasa musim keringnya penanaman padi banyak berfokus di sebelah utara Thailand, di mana yang berwarna hijau gelap itu. Manakala yang musim lembap pula, kebanyakan aktiviti penanaman padinya berfokus ataupun tertumpu di kawasan timur laut Thailand. Jadi itu adalah corak-corak bagaimana perubahan musim itu mempengaruhi aktiviti penanaman padi di Thailand. Baiklah, kepada para pelajar sekalian, ini adalah merupakan contoh soalan yang sering ditanya di dalam SPM berkenaan dengan kegiatan ekonomi dunia, terutamanya berkenaan dengan negara Thailand. Katakan soalannya, jelaskan faktor yang membolehkan penanaman padi dijalankan secara giat di Thailand. Jadi apakah faktor-faktor yang mempengaruhi ataupun membantu penanaman padi berjalan dengan lancar di Thailand? Jadi kamu boleh lihat jawapan-jawapannya seperti yang pertama, bentuk muka bumi kawasan tanah pamah dan kawasan tanah tinggi yang sesuai untuk penanaman padi sawah dan juga padi bukit. Itu jawapan yang pertama. Jawapan yang kedua pula yang kamu boleh beri ialah jenis tanah yang sesuai, iaitu tanah aluvium di kawasan lembangan Menam Chao Phraya
yang sangat sesuai untuk penanaman padi. Yang ketiga pula, kamu boleh letak dasar kerajaan yang memberi subsidi serta memberi pinjaman dengan kaedah faedah yang rendah kepada petani. Dan yang keempat, jawapan yang kamu boleh letakkan di sana ialah penggunaan teknologi yang tinggi bagi tujuan pemetaan kawasan padi serta penggunaan drone. Jadi itu adalah soalan yang pertama. Soalan yang kedua pula ialah, katakan soalannya, jelaskan kepentingan sektor pertanian padi kepada pembangunan ekonomi negara Thailand. Jadi dua kata kunci di sini ialah kepentingan dan juga pembangunan ekonomi. Jadi antara jawapan-jawapan yang kamu boleh letak ialah membantu menjana pendapatan kepada negara melalui aktiviti ekspor ke luar negara seperti Jepun. Jawapan yang kedua pula ialah mewujudkan peluang pekerjaan kepada golongan petani sekaligus meningkatkan taraf hidup melalui hasil jualan padi. Yang ketiga pula ialah meningkatkan R&D ataupun penyelidikan dan pembangunan di dalam bidang pertanian seperti penghasilan biji benih padi yang berkualiti tinggi dengan bermutu tinggi seperti beras jasmin. Dan yang keempat pula ialah meningkatkan kemudahan infrastruktur seperti kemudahan asas seperti jalan raya yang digunakan untuk mengangkut hasil tanaman padi untuk dibawa ke kilang. Baiklah, kita pergi kepada negara yang seterusnya, iaitu Indonesia. Indonesia ini merupakan salah sebuah negara yang banyak menjalankan kegiatan ekonomi primer, iaitu penanaman kelapa sawit. Jadi Indonesia ini merupakan pengeluar utama minyak kelapa sawit di dunia, di mana pada tahun 2012 hampir 35% daripada pengeluaran minyak kelapa sawit dunia telah dipelopori oleh Indonesia. Pada tahun 2016, lebih 36 juta tan metrik minyak kelapa sawit telah dihasilkan dan 25 juta tan metrik telah diekspor ke negara-negara seperti India dan juga China. Jadi antara lokasi penanaman kelapa sawit ini, kebanyakan kawasan penanaman utama kelapa sawit ini terdapat di dua pulau yang terbesar di Indonesia itu, iaitu Pulau Sumatera, iaitu di Riau, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, dan Pulau Borneo, iaitu di Kalimantan. Baiklah semua, berikut merupakan peta yang menunjukkan lokasi penanaman kelapa sawit di Indonesia, di mana kita berfokuskan kepada yang berwarna hijau gelap itu. Yang berwarna hijau gelap itu merupakan kawasan yang merupakan pengeluar kelapa sawit yang terbanyak di Indonesia, di mana kawasan-kawasan seperti Tengah Kalimantan, Riau dan juga Utara Sumatera. Kita beralih kepada contoh-contoh soalan yang bertanyakan tentang kegiatan ekonomi utama di Indonesia. Katakan soalannya seperti ini. Jelaskan faktor yang membolehkan penanaman kelapa sawit dijalankan secara giat di Indonesia. Jadi kata kuncinya di sini ialah faktor dan juga penanaman kelapa sawit. Jadi anda boleh jawab dengan jawapan-jawapan seperti yang pertama ialah bentuk muka bumi kawasan tanah pamah dan beralun yang bersaliran baik sesuai untuk penanaman kelapa sawit. Jawapan yang kedua pula ialah jenis tanah yang sesuai, iaitu tanah latrit dan juga tanah gambut sangat sesuai untuk penanaman kelapa sawit. Yang ketiga pula ialah dasar kerajaan yang menggalak penanaman kelapa sawit untuk dijadikan komoditi utama negara dan mengadakan usaha sama dengan pihak swasta dan juga pelabur asing. Yang keempat pula, jawapan yang kamu boleh letak ialah jumlah tenaga buruh yang ramai dan juga murah membolehkan keperluan tenaga kerja mencukupi untuk bekerja di ladang-ladang kelapa sawit. Kita lihat pula soalan yang kedua. Soalan yang kedua, katakan terangkan kepentingan penanaman kelapa sawit kepada pembangunan sosioekonomi negara Indonesia. Kata kuncinya di sini ialah kepentingan dan juga pembangunan sosioekonomi. Jadi jawapan-jawapannya ialah yang pertama, kamu boleh letak membantu menjana pendapatan kepada negara melalui aktiviti ekspor minyak sawit ke luar negara seperti di China dan juga India. Jawapan yang kedua ialah mewujudkan peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan yang bekerja di ladang-ladang sekaligus meningkatkan taraf hidup mereka. Dan yang ketiga pula ialah memajukan penyelidikan dan pembangunan sumber biodiesel sebagai sumber boleh baharu seperti minyak pelincir dan juga bahan bakar untuk
kenderaan. Dan jawapan yang keempat yang kamu boleh letak ialah meningkatkan infrastruktur serta kemudahan asas seperti jalan raya yang digunakan untuk mengangkut hasil tanaman kelapa sawit ke kilang. Baiklah, kita beralih kepada negara yang terakhir iaitu negara Jepun. Jadi negara Jepun ini merupakan negara yang banyak menjalankan kegiatan ekonomi sekunder iaitu industri otomotif ataupun boleh dikenali sebagai industri membuat kereta. Jadi Jepun ini adalah merupakan pengeluar kenderaan yang terbesar di dunia. Antara syarikat-syarikat kenderaan yang terkenal di Jepun seperti anda semua sedia tahu iaitu Toyota, Honda, Nissan, Suzuki, Mazda, Mitsubishi, Isuzu, Subaru, Kawasaki dan juga Yamaha. Pada tahun 2019, Jepun telah menghasilkan kira-kira 9.7 juta kenderaan iaitu 8.3 daripadanya adalah kenderaan penumpang dan 1.4 daripada kenderaan tersebut ialah kenderaan komersial seperti bas, lori dan truk. Jadi ekspor kenderaan di Jepun ini telah menyebabkan Jepun meraih pendapatan kira-kira $154.1 bilion kepada negara Jepun. Baiklah, berikut merupakan peta yang menunjukkan lokasi kilang penghasilan kereta di Jepun. Kilang-kilang ini banyak terletak ataupun tertumpu di kawasan-kawasan seperti Hiroshima, Nagoya, Osaka dan juga Tokyo. Baiklah, kita beralih kepada contoh-contoh soalan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang dijalankan di Jepun. Antaranya, jelaskan faktor yang menggalakkan perkembangan industri otomotif di Jepun. Jadi, apakah faktor-faktor yang banyak membantu perkembangan industri otomotif di Jepun? Jadi, antara jawapan-jawapan yang kamu boleh letak ialah yang pertama iaitu bentuk muka bumi, kawasan tanah pamah memudahkan aktiviti pembinaan kilang dan kawasan industri kerana kos pembinaannya yang murah. Jawapan yang kedua ialah mempunyai teknologi yang tinggi dalam pelbagai bidang seperti robotik, hybrid, optik dan lain-lain yang menggalakkan penghasilan kenderaan yang berkualiti. Dan yang ketiga pula ialah dasar kerajaan yang menggalakkan industri otomotif berkembang seperti menyediakan pelbagai kemudahan penyelidikan dan pembangunan, menyediakan modal dan menggalakkan pemfailan paten produk. Dan yang keempat pula ialah jumlah tenaga buruh yang ramai serta berkepakaran tinggi dalam bidang otomotif dan juga kejuruteraan yang membolehkan pelbagai reka cipta produk baru dihasilkan. Untuk soalan yang kedua pula, mengapakah perkembangan industri otomotif ini sangat penting kepada pembangunan ekonomi negara Jepun? Jadi kita lihat di sini kata kuncinya ialah kepentingan dan juga pembangunan ekonomi. Antara jawapan yang kamu boleh letak ialah membantu menjana pendapatan negara melalui aktiviti ekspor kenderaan seperti kereta dan motosikal ke luar negara seperti negara kita Malaysia. Yang kedua ialah mewujudkan peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan yang bekerja di kilang-kilang pembuatan seperti buruh dan jurutera sekaligus meningkatkan taraf hidup mereka. Dan yang ketiga pula ialah memajukan penyelidikan dan pembangunan yang berasaskan kepada industri otomotif yang moden dan canggih seperti kereta hybrid, kenderaan elektrik dan juga kenderaan terbang. Dan yang keempat pula ialah menyokong kewujudan industri hiliran seperti industri alat ganti kenderaan yang turut diekspor ke luar negara seperti ke India dan juga China. Baiklah, pelajar-pelajar sekalian, begitulah tadi pembelajaran berkenaan dengan topik bab 9 iaitu kegiatan ekonomi di mana kita telah mempelajari berkenaan dengan topik 9.3 ini iaitu kegiatan ekonomi utama dunia di mana kita melihat beberapa negara yang mempunyai kegiatan ekonomi utama mereka yang banyak membantu perkembangan ekonomi negara tersebut. Jadi pada video yang seterusnya pula kita akan menyentuh negara kita Malaysia. Jadi setakat ini saja video kita pada kali ini. Kisahnya kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Stay safe dan teruskan menimba ilmu geografi. Okay? Bye-bye.